Adakah ini negara maju? Adakah ini yang dinamakan negara maju? Itulah kata-kata yang tidak sengaja diluahkan oleh seorang wanita Jerman bernama Marie ketika pertama kali menaiki kereta api laju di Malaysia. Marie sangat meminati budaya dan produk teknologi Malaysia. Untuk melawat cawangan syarikatnya di Malaysia, dia datang bersama ketuanya, Mila. Walaupun dia sudah lama berminat dan berasa teruja untuk melawat Malaysia, pengetahuannya tentang kereta api laju di negara ini hampir sifar. Apabila diberitahu bahwa perjalanan dari Kuala Lumpur ke Pulau Pinang akan menggunakan perkhidmatan tren elektrik, ETS, Marie berasa sedikit cemas. Ini karena di negara asalnya, Jerman, kereta api berkelajuan tinggi, seringkali lewat dan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Kelewatan adalah sangat serius. Walaupun dia berkeras bahwa menaiki kapal terbang lebih meyakinkan, atas desakan kuat orang di sekelilingnya, dia dengan berat hati bersetuju untuk menaiki ETS. Namun, di dalam gerabak kereta api itu, Marie bakal mengalami satu pengalaman yang sangat mengejutkan. Apakah yang membuatkan Marie begitu terkejut di dalam ETS? Mari kita saksikan bersama. Marie, yang bekerja di sebuah syarikat pengeluar perkakas rumah terkemuka di Jerman, adalah peminat tegar budaya dan produk teknologi Malaysia. Dia sudah lama menyimpan hasrat untuk melihat Malaysia dengan mata kepalanya sendiri. Apabila peluang untuk lawatan kerja ke cawangan Malaysia dibuka, dia tanpa teraga-agak menjadi orang pertama yang menawarkan diri. Ketua yang menemaninya, Mila, adalah seorang yang cekap, boleh dipercayai, dan sentiasa bertimbang rasa terhadap orang lain, menjadikannya idola bagi Marie. Dapat pergi dalam lawatan kerja bersamanya adalah satu impian yang menjadi kenyataan bagi Marie. Akhirnya hasratnya tercapai apabila dia dan Mila mendarat di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur, Kelia. Melihat tulisan dalam bahasa Melayu di mana-mana sahaja, hati Marie melonjak kegirangan. Rancangan lawatan kerja kali ini adalah untuk melawat cawangan di Kuala Lumpur terlebih dahulu, sebelum mengadakan rundingan perniagaan dengan sebuah syarikat pengeluar di Pulau Pinang. Dari Kelia, mereka menaiki kereta api ekspres ke KL Sentral. Selepas bertemu dengan pemandu arah mereka, Encik Ahmad, mereka disambut dengan mesra. Setelah mesyuarat selesai, sambil menikmati hidangan lazat di restoran yang disyorkan oleh Encik Ahmad, mereka mengesahkan jadwal perjalanan seterusnya. Keesokan harinya, mereka perlu bergerak dari Kuala Lumpur ke Pulau Pinang untuk bertemu dengan syarikat pengeluar di sana. Marie menyangka mereka akan menaiki kapal terbang, tetapi Encik Ahmad memberitahu bahwa dia sudah menempah tiket ETS. Mendengar perkara ini, Marie berasa bingung. Di Jerman, negara tempat tinggalnya, juga terdapat kereta api berkelajuan tinggi yang setara dengan ETS di Malaysia, yang dikenali sebagai Intercity Express, ICA. Kereta api ini menghubungkan bandar-bandar utama di Jerman serta negara-negara jiran, menjadi tulang belakang rangkaian kereta api berkelajuan tinggi di Eropa. Bagi Marie, ia adalah kereta api yang sangat dikenalinya. Tetapi karena ia sering lewat, penggunaannya untuk urusan perniagaan memerlukan perancangan yang sangat teliti. Menurut data yang dikeluarkan oleh syarikat kereta api milik negara Jerman, Deutsche Bahn, kadar ketepatan massa bagi kereta api jarak jauh hanyalah sekitar 65%. Ini bermakna, dalam keadaan yang teruk, hampir 1 daripada 3 kereta api akan lewat. Deutsche Bahn mentakrifkan kelewatan sebagai penangguhan selama 6 menit atau lebih, tetapi kelewatan selama sejam atau lebih bukanlah sesuatu yang luar biasa. Punca utama kelewatan yang kerap ini, termasuklah infrastruktur landasan yang sudah usang, kerja-kerja penyelenggaraan yang kerap, dan jadwal perjalanan yang terlalu padat. Walaupun Deutsche Bahn telah memulakan proyek pembaharuan besar-besaran untuk memperbaiki keadaan ini, ia akan mengambil masa yang lama untuk menghapuskan sepenuhnya masalah kelewatan. Selain kelewatan, pembatalan dan perubahan laluan juga kerap berlaku. Oleh itu, bagi urusan perniagaan yang menuntut ketepatan masa, ia memerlukan perhatian yang lebih. Ini sudah menjadi pengetahuan umum bagi penduduk di Jerman. Walaupun Marie mencadangkan untuk menaiki kapal terbang karena kemungkinan kelewatan, Encik Ahmad tetap berkeras bahwa ETS lebih mudah. Mila, yang pernah menaiki ETS sebelum ini, turut berkata, "Coba sekali, nanti awak akan tahu." Dengan perasaan separuh percaya, Marie pun bersetuju. Setelah bermalam di hotel, keesokan paginya, Marie dan Mila bersama Encik Ahmad tiba di KL Sentral. Walaupun stesen itu besar dan sesak dengan orang ramai, ia sangat bersih. Tiada secebis sampah pun kelihatan di lantai. Mila, yang baru kembali dari tandas, berkata dengan gembira, sangat bersih dan selesa digunakan.
Di platform ETS, terdapat skrin paparan yang menunjukkan nama tren, masa berlepas, dan nomor platform, jadi mereka tidak sesat. Semasa menunggu kereta api yang ditempah di platform, sebuah gerabak dengan reka bentuk aerodinamik meluncur masuk ke platform dengan senyap. Badan kereta api yang berwarna putih dengan jalur biru dan merah kelihatan berkilat seperti kendaraan masa depan. Sebaik sahaja, kereta api berhenti, kaki tangan pembersihan segera masuk ke dalam. Melihat mereka membersihkan bahagian dalam dengan cekap dan pantas, Mari tidak dapat menahan rasa kagum terhadap betapa orang Malaysia mementingkan kebersihan. Setelah pembersihan selesai dan mereka duduk di tempat duduk masing-masing, Mari mendapati tempat duduk itu lebih luas dan selesa daripada yang dijangkakan, tanpa rasa sempit. Setiap tempat duduk dilengkapi dengan soket kuasa, yang melegakan Mari yang bimbang tentang bateri teleponnya. Mungkin karena keletihan akibat perjalanan jauh, Mila di sebelahnya sedang berehat dengan mata terpejam. Mari memutuskan untuk berehat dengan senyap agar tidak mengganggunya. Dia melihat jam tangannya, masih ada 2 menit sebelum waktu berlepas. Dia menutup matanya dan mula memikirkan tentang urusan kerja yang akan datang. Suasana di dalam gerabak tetap sunyi. Dia tidak merasakan pecutan atau sentakan yang biasa dirasai semasa kereta api mula bergerak. Dia merasakan seolah-olah kereta api itu masih belum bergerak. 2 menit sudah berlalu, pikirnya. Nampaknya ETS di Malaysia pun lewat juga. Sambil membuka mata, dia terkejut melihat pemandangan yang menakjubkan. Di luar tingkap, deretan bangunan pencakar langit Kuala Lumpur sedang menjauh. Jika tidak melihat keluar, dia langsung tidak akan perasan bahwa kereta api itu sedang bergerak. ETS itu meluncur dengan sangat lancar dan senyap, dengan gegaran yang sangat minimum. Dia melihat jam tangannya sekali lagi. Sudah semenit berlalu dari waktu berlepas yang dijadwalkan. Nampaknya, tanpa disedari, kereta api itu telah berlepas tepat pada masanya. Walaupun kelajuan pergerakan jelas sangat pantas apabila melihat keluar, suasana di dalam gerabak sangat sunyi. Bunyi enjin dan angin seolah-olah telah diserap dengan begitu baik. Bukan sahaja kendaraan itu yang senyap, para penumpang juga begitu. Semua orang sibuk dengan telepon bimbit atau membaca buku, menghabiskan masa dengan senyap. Mereka yang datang bersama rakan-rakan juga berbual dengan suara yang perlahan. Di dalam kereta api ICE di Jerman, walaupun terdapat gerabak senyap untuk mereka yang mahukan ketenangan, di gerabak lain, ramai penumpang yang berbual dengan kuat. Namun, suasana di dalam ETS ini sunyi sepi seperti di perpustakaan, yang amat menyentuh hati Mari. Dia merasakan perbezaan antara ETS Malaysia dan ICE Jerman bagaikan langit dan bumi. Di Jerman, kelewatan adalah perkara biasa, pembatalan dan perubahan destinasi juga kerap berlaku. Jadi dia sentiasa berdebar-debar sama ada akan tiba tepat pada masanya atau tidak. Duduk di dalam gerabak yang bersih dan senyap, di tempat duduk yang luas, segala keresahan yang dirasainya sebelum menaiki kereta api hilang begitu sahaja, dan hatinya menjadi tenang. Tidak lama kemudian, Encik Ahmad mengedarkan nasi lemak bungkus dan air mineral yang dibeli di stesen. Mereka menikmati makan tengah hari yang ringkas. "Cik Mila, Cik Mari, sila lihat keluar tingkap," kata Encik Ahmad. Apabila mereka mengangkat kepala, di bawah langit biru yang cerah, kelihatan pemandangan indah ladang kelapa sawit yang menghijau dan bukit bukau batu kapur yang menawan. Mila dan Mari terpegun sehingga tidak terkata, merenung pemandangan hijau yang subur itu. Pemandangan yang jelas seperti ini hanya boleh dilihat pada hari yang cerah. "Kita sungguh bertuah hari ini," kata Encik Ahmad. Penumpang lain di dalam gerabak yang sama juga kelihatan terpukau dengan keindahan itu. Ada yang melekapkan muka di tingkap, ada yang sibuk mengambil gambar dengan telepon bimbit mereka. Adakah ini negara maju? Saya tak percaya negara ini setaraf dengan Jerman sebagai negara maju. Walaupun kereta api ini mempunyai teknologi terkini, pemandangannya mengekalkan keindahan semula jadi yang asli. Ia seperti surga. Kata-kata yang terpacul dari mulut Mari membuatkan Encik Ahmad menoleh dengan riak terkejut. Bimbang kata-katanya kedengaran aneh. Mari segera menjelaskan. "Semalam Cik Mari nampak macam tak suka nak naik ETS. Nampaknya sekarang tanggapan Cik Mari dah berubah." "Syukurlah," kata Encik Ahmad sambil tersenyum. Mari kemudian menerangkan, di Jerman, ramai yang menganggap kelewatan kereta api berkelajuan tinggi sebagai sesuatu yang lumrah. Peralatan dan hiasan dalaman kereta api juga lebih ringkas berbanding di Malaysia. Karena sudah terbiasa dengan keadaan itu, dia tersilap menganggap bahwa semua kereta api berkelajuan tinggi adalah sama. Tetapi ETS di Malaysia sama sekali berbeza. Walaupun kekerapan perjalanannya tinggi, ia sangat menepati masa. Bahagian dalamnya senyap dan selesa, satu ruang di mana dia boleh berehat sepenuhnya. Mari merasakan ETS ini seolah-olah kendaraan dari masa depan. Namun,
Dari dalam gerabak yang begitu modern, dia dapat melihat pemandangan ladang dan kampung-kampung tradisional yang seakan-akan lukisan lanskap. Ini sangat mengejutkannya, menyaksikan kewujudan bersama antara teknologi canggih dan keindahan alam semula, jadi yang tidak berubah. Dia merasakan bahwa Malaysia adalah sebuah negara yang melangkaui status negara maju. Mendengar kata-kata Mari, Encik Ahmad mula menceritakan tentang salah satu ciri utama ETS Malaysia, ketepatan masa. Bagi orang Malaysia, kelewatan, walaupun hanya beberapa menit dianggap lewat, tiba tanpa sebarang penangguhan dianggap sebagai perkara biasa. Terutamanya ETS yang kita naiki sekarang, kadar ketepatan masanya mencecah 99%, antara yang terbaik di dunia. Tambahan pula, terdapat banyak perjalanan dalam sehari, dan jadwalnya dirancang dengan sangat teliti. Itu sangat mengagumkan. Dengan jadwal yang begitu padat, ia hampir tidak pernah lewat. Orang Jerman pasti akan kata ia sukar dipercayai, balas Mari. Encik Ahmad seterusnya memberitahu bahwa jika berlaku sedikit sahaja kelewatan pada ETS, Pusat Kawalan Operasi, yang dikenali sebagai otak ETS, akan mengeluarkan amaran. Kru dan kaki tangan akan berusaha sedaya upaya untuk memulihkan keadaan. Dalam sejarahnya sejak mula beroperasi, tidak pernah berlaku sebarang kemalangan maut akibat kegelinciran atau perlanggaran. ETS terkenal sebagai mod pengangkutan yang sangat selamat. Saya percaya ETS adalah kebanggaan Malaysia, katanya. Mendengar penjelasan Encik Ahmad, Mari sadar bahwa anggapannya sebelum ini yang menyamakan ETS dengan kereta api Jerman adalah salah. Di Jerman kelewatan AIS adalah perkara biasa. Malah ada yang bergurau, jangan percaya pada Deutsche Bahn. Tetapi di Malaysia, ETS dianggap wajar untuk berlepas dan tiba tepat pada masanya. Kemalangan juga jarang berlaku dan keselamatannya sangat terjamin. Tambahan pula, tempat duduknya selesa dan gegarannya sangat sedikit, membolehkan penumpang berehat dengan tenang. Mila, yang duduk di sebelahnya, menunjuk ke arah botol air di atas meja dan berkata, "Lihat, ia tidak bergegar langsung." Walaupun bergerak pada kelajuan melebihi 160 km sejam, permukaan air di dalam botol itu kelihatan tenang seolah-olah berada di atas tanah. Melihat ini, Mari sekali lagi benar-benar merasai kehebatan kuasa teknologi Malaysia. Pada mulanya, apabila Encik Ahmad mencadangkan ETS, dia berasa tidak puas hati, memikirkan kereta api akan lewat, dan tidak sepantas kapal terbang. Tetapi setelah menaikinya sendiri, Mari dari lubuk hatinya merasakan bahwa memilih ETS adalah keputusan yang tepat. Sambil menikmati perjalanan itu tanpa disedari, mereka sudah hampir tiba di destinasi. Ketika kereta api meluncur masuk ke platform stasiun Butterworth, Mari memeriksa masanya. Ia tiba tepat pada waktu yang dijadwalkan. Mari tidak dapat menahan rasa kagumnya terhadap ketepatan yang luar biasa ini. Nasib baik, rundingan perniagaan dengan syarikat pengeluar di Pulau Pinang berjalan lancar. Selepas mendaftar masuk ke hotel, Mari bersendirian di dalam biliknya, menyiarkan entry di media sosialnya tentang kejutan yang dialaminya hari itu. Hari ini pertama kali saya menaiki ETS di Malaysia. Saya terkejut karena ia begitu senyap sehingga saya tidak perasan pun ia sudah berlepas. Tiba tepat pada masanya, tiada gegaran, senyap dan sangat selesa. Jauh lebih selesa daripada menaiki kapal terbang. Kiriman itu menerima banyak komen. Ruang komen dipenuhi dengan rasa terkejut terhadap ETS, sokongan daripada mereka yang pernah mengalaminya, serta rasa tidak puas hati penduduk Eropah terhadap Deutsche Bahn yang sering lewat. Apa yang lebih mengejutkan ialah dia turut menerima beberapa komen daripada rakyat Malaysia. Menurut komen-komen tersebut, gegaran ETS yang minimum bukan sahaja disebabkan oleh prestasi kendaraan, tetapi juga karena kualiti landasan yang sangat tinggi. Reka bentuk landasan mengurangkan bunyi dan hentakan, dan pad penyerap khas dipasang di bawah landasan. Melalui gabungan usaha-usaha kecil ini, pengalaman menaiki kereta api yang senyap dan stabil dapat dicapai. Sambil membaca komen-komen ini, Mari sekali lagi merasakan bahwa ETS mendapat perhatian ramai orang. Membaca penjelasan terperinci daripada seorang rakyat Malaysia, dia teringat kata-kata Encik Ahmad bahwa ETS adalah kebanggaan Malaysia, dan hatinya terasa hangat. Keesokan harinya, mereka dijadwalkan menaiki ETS sekali lagi dari Pulau Pinang kembali ke Kuala Lumpur. Memikirkan bahwa dia akan dapat menikmati ruang yang menenangkan itu sekali lagi, Mari tidur dengan lena. Pagi itu, mereka bertiga menuju ke stesen Butterworth. Di dalam stesen, terdapat banyak kedai cenderamata. Mari dan Mila rambang mata memilih kuih-mui dan makanan ringan. Encik Ahmad pula membeli makanan pack untuk perjalanan. Ketika waktu berlepas semakin hampir, mereka menunggu di platform. Seperti semalam,
Kendaraan dengan reka bentuk aerodinamik itu meluncur masuk. Melihat Mari mengambil beberapa keping gambar kereta api dengan teleponnya, Encik Ahmad tersenyum gembira, mungkin karena merasakan betapa Mari menyukai ETS. Duduk di tempat duduk yang luas, sambil melihat jam tangan untuk memastikan sama ada ia akan berlepas mengikut jadwal, kereta api itu mulai bergerak perlahan, tepat pada waktu yang ditetapkan, tanpa sebarang kelewatan walau seminit pun. Ketika Mari mengagumi ketepatan masa itu, Encik Ahmad, sambil menyediakan makanan yang dibelinya, menjelaskan kepadanya, di Malaysia, operasi mengikut jadwal adalah perkara biasa, tiada siapa yang akan terkejut. Tetapi dari perspektif global, ini nampaknya sesuatu yang jarang berlaku. Perkataan perkara biasa itu berulang-ulang di dalam pikiran Mari. Kelancaran pergerakan yang sehingga tidak disedari, kesunyian di dalam gerabak, walaupun bergerak pada kelajuan tinggi, dan kebersihan gerabak tanpa secebis sampah. Terhadap standar tinggi yang dianggap biasa di Malaysia ini, dia hanya mampu terdiam kagum. Walaupun cuaca tidak begitu baik dan mereka tidak dapat melihat pemandangan yang jelas seperti semalam, namun hanya dengan melihat pemandangan dataran pantai yang tenang dan sawah padi yang silih berganti sudah cukup untuk membuatkan perjalanan itu tidak membosankan. Mari mengucapkan terima kasih kepada Encik Ahmad kerana mencadangkan ETS, kerana dia benar-benar merasakan, seperti yang dikatakan oleh Encik Ahmad, bahwa ETS lebih selesa daripada kapal terbang. Mendengar ini, ketuanya, Mila, juga berkata bahwa sebelum dia menaikinya buat kali pertama, dia juga berasa cemas, tetapi selepas mencobanya, dia mendapati ia sama sekali berbeza daripada kereta api di Jerman. Tambahan pula, mereka dapat menikmati makanan tempatan yang lazat di dalam ETS. Mereka bertiga ketawa gembira. Lawatan kerja pertama, Mari berakhir dengan jayanya dan mendapat pujian tinggi daripada Mila. Dia kembali ke Jerman dengan perasaan yang sangat puas. Apabila dia mengagihkan cenderamata dari Malaysia sambil menceritakan pengalamannya menaiki ETS, rakan-rakan sekerjanya juga kelihatan terpikat dengan daya tarikannya. Mereka terkejut dan berkata, "Ini sangat berbeza dengan Deutsche Bahn. Kami cemburu dan berharap kereta api Jerman dapat berevolusi seperti ETS Malaysia." Melihat ramai orang berminat dengan ETS, Mari memutuskan untuk menyiarkan satu lagi entry mengenainya di media sosialnya. "Saya menaiki ETS di Malaysia, dan perbezaannya dengan kereta api Jerman sangat ketara." Waktunya sangat tepat, tidak lewat walau seminit pun. Tempat duduk sentiasa bersih, walaupun ramai penumpang. Tiada siapa yang bercakap dengan kuat. Reka bentuk badan kereta api itu ringkas. Tetapi apabila bergerak sedikit keluar dari bandar, Anda dapat melihat pemandangan gunung ganang dan sawah padi yang menakjubkan dari tingkap. Sangat menarik, jauh lebih baik daripada kapal terbang. Jika Anda ke Malaysia, Anda mesti menaiki ETS. Kiriman ini menerima jumlah sukaan dan komen yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Orang dari seluruh dunia menyuarakan rasa kagum dan pujian mereka terhadap ETS Malaysia. Ramai yang merasakan ETS mendahului sistem kereta api dunia. Dan ramai juga yang berkata, mereka pasti akan menaikinya apabila melawat Malaysia. Ada juga yang berharap agar sistem ETS Malaysia dapat diperluaskan ke seluruh dunia. Seperti sebelumnya, dia juga menerima banyak maklum balas dari Malaysia. Seorang rakyat Malaysia yang pernah menaiki kereta api di Jerman berkongsi pengalamannya, terpaksa mengubah keseluruhan jadwal perjalanannya karena kelewatan yang teruk menyebabkan dia terlepas kereta api sambungan. Ada juga yang menyuarakan betapa mereka sekali lagi merasai tahap keselamatan dan keyakinan yang tinggi terhadap ETS. Malah, dia mendengar bahwa baru-baru ini ada pelancong asing yang datang ke Malaysia semata-mata untuk merasai pengalaman menaiki ETS. Stesen ETS terletak di hub pengangkutan yang lebih strategik berbanding lapangan terbang, menjadikannya sangat mudah untuk pelancongan dan oleh itu ia sangat populer. Melihat notifikasi komen yang tidak henti-henti di teleponnya, Mari merasakan betapa tingginya minat dunia terhadap ETS. Mengimbas kembali lawatan kerja yang menyeronokkan di Malaysia, walaupun baru sahaja pulang, dia mendapati dirinya sudah mula merindui Malaysia. Jika saya ke Malaysia lagi, saya pasti akan menaiki ETS untuk melihat pemandangan desa. Mari berharap dapat melawat Malaysia lagi, bukan untuk bekerja, tetapi sebagai seorang pelancong untuk melawat tempat-tempat selain Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Bagi kita yang tinggal di Malaysia, ETS yang sentiasa tiba, tepat pada masanya tanpa sebarang kekecohan. Jadwal dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Jarang sekali kita menyadarinya secara khusus. Namun, jika dilihat dari perspektif global, keadaannya sangat berbeza. Badan kereta api yang cantik dan aerodinamik, layanan mesra,
pengalaman menaiki yang selesa walaupun pada kelajuan tinggi, operasi yang menepati masa tanpa sebarang celah, dan keselamatan yang luar biasa. Semua ini menjadikan ETS satu kewujudan yang cemerlang di mata dunia. Pada masa hadapan, dengan sokongan teknologi tinggi dan sistem pengurusan yang teliti di Malaysia, ETS pasti akan terus menyediakan perjalanan yang selamat dan selesa untuk ramai orang.